Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Tut Beneficient Victory. Salam Kolej Ku Sayang. Salam Perkasa PDBC. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Berikut saya akan bacakan teks keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Johor iaitu oleh Tuan Pengarah sempena sambutan Minggu Anti Dadah Sekolah-Sekolah Negeri Johor tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera guru-guru yang saya muliakan, murid-murid yang saya kasihi serta seluruh warga sekolah yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnia-Nya maka dapat kita bersama-sama dalam sambutan Minggu Anti Dadah bagi tahun 2021 dan pada tanggal 19 Februari setiap tahun. Kita mengadakan sambutan ini untuk menunjukkan sokongan dan semangat kita bagi meneruskan usaha merangi dadah habis-habisan daripada terus berleluasa. Komitmen untuk membendung ancaman dadah ini perlu diteruskan bagi memastikan bangsa dan negara kita bebas daripada ancaman musuh nombor satu negara ini. Susulan situasi nombor baru ini, program pendidikan pencegahan dadah perlu menjalani transformasi terutama dari pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti pencegahan di sekolah. Diharapkan pihak sekolah boleh merancang pelaksanaan program pendidikan pencegahan dadah secara PDPR sebagai kesinambungan pendidikan pencegahan dalam talian mengikut kesesuaian situasi dengan norma baru serta mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kreativiti dan komitmen para guru sangat dituntut dalam membugarkan aktiviti program pendidikan pencegahan dadah tahun ini mengikut situasi semasa agar ianya menarik walaupun dijalankan secara dalam talian. Sempena sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini, saya dengan penuh harapan ingin mempelawa semua pihak bersama-sama menjadikan program pendidikan pencegahan dadah PPDA di sekolah masing-masing. Program pendidikan pencegahan dadah adalah merangkumi pendidikan pencegahan dan intervensi bagi membebaskan warga sekolah daripada ancaman dadah, substans dan pelancongan sosial. Semoga segala usaha yang dilaksanakan oleh kita semua akan dapat merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu sekolah bebas dadah seterusnya menyahut seruan kerajaan iaitu menjadikan Malaysia bebas daripada ancaman dadah. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru serta murid-murid sekalian, matlamat program pendidikan pencegahan dadah di sekolah adalah bertujuan memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kaki tangan pendidikan dan ibu bapa tentang bahaya penggunaan dadah. Berbagai aktiviti perlu dirancang dan dilaksana dengan baik bagi memastikan warga sekolah berusaha menjauhi ancaman dadah. Saya sedar tugas dan tanggungjawab memerangi masalah dadah ini amat berat dan mencabar. Oleh itu, penglibatan dan kerjasama daripada pelbagai agensi harus dipertingkatkan dari masa ke semasa. Saya yakin dengan kerjasama daripada semua pihak, agenda membebaskan sekolah daripada ancaman dadah akan terus terlaksana dan sudah pasti murid-murid yang kita bentuk di sekolah pada hari ini akan mampu pakai ilmu yang diperolehi ini buat selama-lamanya walaupun setelah tamat alam persekolahan nanti. Sesungguhnya usaha mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti yang berfokus kepada pembinaan jati diri dan sasiah murid. Melalui pendekatan ini diharapkan akan terbinalah disiplin kendiri yang kental dan budi pekerti mulia serta terpuji dalam diri setiap murid dan semua murid perlu diberikan pengetahuan mengenai bahaya dadah secara berterusan dari masa ke semasa. Ilmu pengetahuan mengenai bahaya dadah ini haruslah kekal di dalam diri murid-murid bukan sahaja ketika di alam persekolahan tetapi juga setelah tamat persekolahan. Oleh itu, tahun ini
saya sangat menggalakkan program pendidikan pencegahan dadah ini menjadi program sisipan dalam PDPR murid di rumah. Ia bagi memastikan murid di negeri ini bebas dari ancaman dadah. Faktor utama yang menentukan kejayaan program pendidikan pencegahan dadah adalah bergantung kepada kerjasama dan komitmen semua pihak. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid sendiri termasuklah komuniti yang terlibat dengan sekolah. Tema sambutan bagi Minggu Anti Dadah pada tahun ini ialah lebih baik cegah. Ingin saya tekankan di sini bahawa semua pihak memainkan peranan dalam pencegahan dadah ini, terutama pihak ibu bapa, kerana jati diri murid-murid ini dibentuk bermula dari rumah. Ia disambut oleh guru-guru di sekolah bagi menjadikan sasiah diri murid-murid ini lebih terpuji. Pelaksanaan aktiviti pendidikan pencegahan dadah bukan saja menjadi tugasan pihak-pihak tertentu, sebaliknya perlu digalas oleh semua pihak. Ancaman dadah kepada murid-murid merupakan satu cabaran yang perlu ditangani secara bersungguh-sungguh demi melonjakkan sistem pendidikan negara ke arah negara maju. Ini adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 menerusi anjakan ketiga, iaitu bagi melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai dan anjakan ke-10 yang memberi tumpuan kepada kemenjadian dan keberhasilan murid bagi memastikan setiap murid mencapai potensi sebenarnya. Murid-murid ini yang akan menggalas tanggungjawab menjadi pemimpin negara kita di masa hadapan. Oleh itu, murid-murid ini adalah permata yang perlu kita jaga dan hargai. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid sekalian, pihak kementerian juga melalui Jabatan Pendidikan Negeri telah mengambil inisiatif menjalinkan kerjasama dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi lain bagi memastikan pencegahan awal dapat dibuat bagi memastikan murid sekolah benar-benar terhindar daripada sebarang bentuk penagihan sama ada rokok, dadah, substans dan sebagainya. Usaha pencegahan ini mesti dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, bukan sahaja melibatkan pihak sekolah, malah yang lebih penting adalah para ibu bapa dan komuniti sekitar. Akhir kata, sekali lagi saya menyeru kepada semua warga sekolah, guru-guru dan murid-murid agar sentiasa berusaha mengekang pengaruh dadah daripada mengancam sekolah kita. Marilah kita berganding bahu membimbing murid-murid kita agar mempunyai pengetahuan dan kesedaran tentang kesan dan akibat penyalahgunaan dadah bukan saja kepada diri mereka, malah terhadap kerukunan, institusi keluarga, agama, bangsa dan negara. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ingat, kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kolej Tengah Tanam Pontian towards Magnificent Victory. Sekian, terima kasih. Lebih baik cegah. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Johor, Negeri Johor dan juga Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor juga kerana menjemput saya hari ini untuk memberi sedikit ceramah ya, bersempena dengan seminar Great Teacher Organisation Negeri Johor tahun 2021. Ini sebenarnya pertama kali saya dijemput lah untuk program ini. Saya pun tak pasti sama ada ini adalah program pertama ke
ataupun ya ke pertama ke? Oh, setiap tahun. Okey, alright. Alright. So saya amat itulah besar hatilah ya. Jadi so topik saya ni ya agak catchy sikit lah saya bagi ya dia punya tajuk tu. Tak cool kalau tak cuba. So ini adalah apa ni kan? Ni. Tak cool kalau tak cuba. Okay. Tak dengar? Oh, macam ni. Boleh Kuat ke? sikit Dengar ke? Kuat lagi? Boleh dengar dah? Okey, sorry. Dengar ke sekarang? Tak dengar? Boleh dah? Alright. So, okey, maaf tadi ada masalah teknikal sedikit. Okey, harap boleh dengar lah suara saya sekarang. Boleh? Okey? Alright, okey. So, topik saya ceramah pagi ni adalah tak cool kalau tak cuba. Okey, ini adalah apa yang ialah remaja dia kan sifat remaja dia suka mencuba. Oh buka. Oh terima kasih. Sorry. Okey. Alright. Okey. Sorry. Okey. So boleh? Oh okey. Oh tak boleh pakai face shield. Oh saya tak biasa buat webinar. So ini pertama kali. Bukanlah. Yalah sebelum ni kalau buat webinar tak pakai face shield kan. Okey. So kena buka face shield baru dengar. Okey. So tak cool kalau tak cuba. Okey, remaja ni dia sifat dia suka mencuba benda-benda baru. Jadi dan dia suka dia nak apa? To feel the belonging dia nak diterima oleh kawan-kawan Jadi ini antara benda yang dia akan cakap dia akan cabar kawan dia Engkau kalau kau tak cuba benda ni tak cool lah engkau. Jadi bila kawan-kawan cakap macam tu, dia pun terdetik untuk cuba. Tapi Dadah ni kalau dah cuba sekali, ada risiko tinggi dia akan ketagih. So saya letakkan inilah kataan ini ataupun ayat ini kerana ini mungkin, tapi sekarang mungkin bahasa lain sikit lah. Itu zaman saya yang 30 tahun dulu kat sekolah. So mungkin itu yang saya dengar orang guna, tapi sekarang mungkin ayat lain sikit lah. Tapi lebih kurang macam itulah. Okay. So, apakah persoalan kita? Ini adalah perkara yang saya akan terangkanlah dalam ceramah ini. Jadi, kenapakah seseorang itu ambil dadah? Seterusnya, apakah dadah popular di kalangan remaja di Malaysia? Siapakah yang berisiko untuk ketagih dadah? Bagaimana ketagihan berlaku? Apakah kesan dadah kepada remaja, keluarga dan masyarakat? Bagaimana membantu mereka yang mengalami penyakit mental dan ketagih dadah? So itu soalannya, nanti kita akan bincang satu persatu. Okey, ini antara kenapa seseorang itu ambil dadah. Sebab seperti yang saya kata mula-mula tadi, remaja ni sifat dia dia mencari identiti Jadi dia nak tahu, dia nak dirinya diterima oleh kawan sebaya. Okey. Jadi kalaulah ramai kawan buat, jadi saya pun nak kena ikut jugalah Itulah pentingnya. Siapa yang kita bergaul, siapa remaja bergaul, itu adalah yang akan mempengaruhi perangai tingkah laku remaja itu. Jadi kalau dia bergaul dengan mereka yang mengambil dadah, maka tinggilah risiko dia untuk mengambil dadah. Dan juga dia nak berasa seronok. Ambil ais ni dengan heroin memang kesan dia akan rasa gembira, seronok, happy. Okay? Jadi mungkin kalau dia guna sekali dan dia rasa kesan dia memang menyeronokkan, dia akan ulang sekali lagi. Dan terus mengulang dan ketagihan pun terjadi. Ada juga dia mungkin, dia ni sebenarnya ada masalah kemurungan atau stres, atau anxiety atau masalah penyakit ataupun kesakitan. Kesakitan dalam badan lah. Okay. Yang mana sepatutnya dia berjumpa dengan doktor dan terima rawatan sepatutnya. Tetapi dia tak ada peluang ke tidak pergi, tak dibawa, maka ada kawan pula yang memberi cadangan untuk apa kata engkau ambil barang ni, barang baik ni,
stres hilang, sakit hilang. Okay? So untuk merasa lebih baik, untuk mengatasi rasa stres dan kemurungan tu. Ataupun dia ni ialah remaja dalam kat sekolah, dia nak mencapai keputusan yang baik dalam pelajaran dia. Jadi nak kena berjaga malam supaya dia boleh belajar lebih lagi kan. So ICE ni antara substance yang diambil untuk dia boleh berjaga malam dan dia boleh meningkatkan fokus. Bukan sahaja akademik tapi dia nak mencapai lebih baik dalam sukan. Itu pun akan membuatkan seorang itu amat cenderung untuk mengambil dadah. Okey. Ada juga dia melakukan ini sebab dia nak cuba benda baru. Remaja ni kalau apa benda-benda baru dia nak try. Okey, sebab lagilah kalau benda tu menyeronokkan. Jadi apakah jenis dadah yang popular di Malaysia ni? Okey, ini adalah kajian National Health and Mobility Survey. Okey, pada tahun 2019. Ya. Apakah jenis dadah? Berapa ramaikah orang di Malaysia mengambil dadah? Didapati lebih kurang 300,000 dewasa di Malaysia menggunakan dadah pada sepanjang hidup mereka. Dan pada satu masa dan masih menggunakan dadah 100,000 orang. Dan kebanyakannya mereka yang mengambil dadah adalah di kalangan di luar bandar, di kalangan sosioekonomi yang rendah dan lelaki. Okey, itu adalah yang mempunyai risiko tinggi. Dan apakah jenis dadah yang paling popular digunakan adalah ganja atau marijuana. Okey. Dan kedua adalah ketum, diikuti oleh ais atau amfetamin ataupun jenis heroin dan seterusnya adalah inhalant seperti gam dan glue. Dan kebanyakannya dimula dengan ganja. Dan biasa dimula berumur antara 18 hingga 24 tahun. So di kalangan remaja, ini kajian National Health Mobility Survey tahun 2017, ya, dapati 1 di antara 25 orang remaja pernah mengambil dadah. So yang menggunakan dadah pada satu masa adalah 3.4% kadarnya. Okey. Okey. So apa ni? Dan didapati bertambah ada peningkatan di dalam penggunaan dadah daripada tahun 2012 hingga sekarang. Okay. Dan pelbagai cara dia mendapatkan dadah ini, ya. Kebanyakannya dia meminta orang lain mendapatkan dadah, ya, ataupun dia memberi duit kepada orang lain untuk mendapatkan dadah. Okey. Okey, kalau merokok pula 1 hingga 10 remaja merokok di Malaysia dan kebanyakannya adalah di kalangan lelaki lah, 25%. Okay. Dan kebanyakannya dia akan mula masa tingkatan 1, paling ramai dalam tingkatan 4. Dia menurun sikit masa tingkatan 5. Paling ramai di kalangan Bumiputera Sarawak. Ya, kalau ikut negeri di Malaysia yang paling tinggi adalah di Sabah, dan paling rendah di Putrajaya. Johor ni dia di pertengahan lah. Okay. Alright. Okey, alkohol pun 1 hingga 10 pelajar di Malaysia menggunakan alkohol, minum alkohol, dan 6% pernah mabuk. 76% menggunakan ataupun minum alkohol pada umur 14 tahun. Okey, 1 di antara 5 pelajar pernah minum alkohol. Dan biasanya alkohol ni kebanyakannya dia dapat daripada keluarga lah, keluarga yang mula-mula memperkenalkan alkohol pada mereka lah. Okey. So siapakah berisiko tinggi untuk ketagih dadah ni? Okey. So ini antara 5 faktor lah yang boleh menjurus kepada ketagihan. Satu adalah faktor genetik. Ya. Kedua adalah mental illness, penyakit mental. Seterusnya adalah keadaan persekitaran dan rumah. Okay. Seterusnya adalah stres dan akhir sekali adalah trauma ataupun sekiranya dia diabaikan ataupun ada itulah abuse. Alright. So
saya pergi lebih lanjut lagi, kalau faktor genetik adalah faktor personality seseorang itu. Sekiranya dia ada keinginan yang tinggi untuk berseronok ataupun agak kawalan dia adalah untuk mengawal diri mereka adalah kurang efektif. Okey. Ataupun mungkin keluarga dia ada yang mengambil dadah ataupun alkohol, dia pun ada risiko lebih tinggi untuk mengambil, untuk ketagih, untuk mengalami masalah ketagihan. Faktor persekitaran dan sosial, jika bekalan senang didapati, maka tinggilah risiko seseorang itu ambil dadah. Pengaruh rakan sebaya dan juga sekiranya kurang pemantauan ibu bapa dan penjaga, itu pun meningkat risiko ketagihan. Satu lagi, sekiranya kemahiran untuk uruskan stres tu kurang efektif. Dan sekiranya terjadinya penderaan fizikal, emosi atau seksual semasa mereka kecil, itu pun boleh menjurus kepada ketagihan. Dan akhir sekali adalah sekiranya seorang itu mengalami masalah penyakit mental seperti kemurungan, anxiety atau penyakit mental seperti skizofrenia. Mungkin mereka tak tahu nak rawat macam mana, dia mengambil dadah. Okey. So bagaimanakah ketagihan ini boleh berlaku? Ini berlaku di dalam otak. Okey. Dadah ni dia bila diambil, hisap ke, cucuk ke, minum ke, dia akan masuk dalam darah dan pergi ke otak. Okey. Jadi dalam otak ini ada satu litar dipanggil litar ganjaran. Seperti yang ada di slide inilah, litar ganjaran ini. Dia ada tiga tempat utamalah, yang mana satu adalah ventral tegmental area, yang mana ia adalah tempat di mana dia mengeluarkan neurotransmitter bernama dopamin. Okey, dopamin ni dia kalau meningkat, dia akan membuatkan seorang itu merasa seronok, bertenaga. Okey. Dan satu lagi bahagian adalah nucleus accumbens, ini adalah bahagian motor, pergerakan. Dan akhir sekali adalah prefrontal cortex. Ini adalah bahagian yang bertanggungjawab untuk planning, dan juga tumpuan. Okay. So kalau dopamin meningkat di ventral tegmental area, dia akan menghantar mesej. Contohnya, jadi nukleus bahagian ventral tegmental area ni, dia akan distimulasi apabila dia melihat sesuatu perkara ataupun seperti makanan, sesuatu kalau kita makan, okey, ventral tegmental area ini akan meningkat dopaminnya, dan ini akan menghantar mesej ke nucleus accumbens dan akan mengulang perkara. So bila meningkat dopamin itu akan menyebabkan rasa gembira. Okey, gembira, dan dia mengulang perkara itu. Okey, dan bahagian prefrontal cortex akan mengingatkan macam mana nak mengingatkan supaya makanan apa yang membuatkan yang memberi rasa nikmat tu, dan dia akan mengulang perkara itu. Sama juga kalau mengambil dadah, dadah dia mempunyai kadar yang lebih tinggi untuk meningkatkan dopamin. So dia akan pergi ke ventral tegmental area, meningkatlah dopaminnya, okey, dan dia akan mengulang mengambil dadah itu, kerana dadah itu memberi rasa nikmat apabila diambilnya. Contoh macam heroin, heroin memberikan rasa gembira apabila mengambil heroin itu. Dia akan mengulang. So perkara ini akan diulang berkali-kali lah. Okay. So ini adalah dopamin pathway, iaitu yang saya terangkan tadi, litar ganjaran lah. Okay. Dan ini adalah dadah-dadah yang berkaitan, yang menyebabkan, yang bertindak di litar dopamin pathway itu. So otak remaja ini macam kereta sport lah, mana kereta sport macam litar ganjaran. Lepas tu, tapi dia ada brake yang lemah, kawalannya kurang. So bayangkan, kalau kawalan kurang, jadi macam mana dia nak kawal kereta sport tu. Okay. So seterusnya, jadi ketagihan ini dia ada peringkat-peringkat dia. Mula-mula dia bereksperimen, suka-suka je. Lepas tu dia akan menggunakan secara tetap,
dan kemudian dia akan ketagih dan lepas itu dia akan bergantung dan ketagih. Ya. So apakah kesan dadah kepada remaja, keluarga dan masyarakat? Okey, seterusnya Okey. Kesan kepada remaja, kesan kepada individu yang mengambil dadah itu. Okey, dia akan menyebabkan ada masalah kepada kesihatan fizikal dia, Boleh mendapat penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis C, tuberculosis, TB, menyebabkan kerosakan pelbagai organ, kalau ambil dalam kadar yang besar menyebabkan overdose dan seterusnya kematian. So bahaya mengambil dadah ni. Okey, selain pada masalah kepada kesihatan fizikal seorang itu, dia akan juga menjurus kepada masalah penyakit mental. Boleh mendapat risiko tinggi mendapat penyakit skizofrenia. Nanti saya terangkan lagi apa penyakit skizofrenia ni. Kemurungan dan anxiety. Dan boleh juga masalah memori. Jadi bayangkan kesan kepada remaja ini boleh mengganggu tumpuan pelajaran sebab dia mengganggu masalah, memberi masalah memori. Okey, dan lain-lain kesan lagi adalah kesan sosial, di mana akan ada disebabkan oleh masalah ketagihan dadah ini, dia akan berulang-ulang mengambil dadah, masalah pada hubungan di antara ahli keluarga, berlaku konflik, pertengkaran, jadi makin kurang berinteraksi sebab individu tu akan mengambil kebanyakan masanya untuk mengambil dadah itu, mula mengambil dadah. Dah habis kesan dadah itu, dia akan mencari dadah sekali lagi sebab dia kena atasi kesan gian atau tarikan akibat penggunaan dadah itu. Jadi mereka pun kadang-kadang bila nak cari dadah, bila tak ada duit, dia akan mula-mula dia akan minta duit daripada keluarga. Keluarga bila selalu sangat minta duit, dia akan rasa marah kepada remaja itu atau individu tersebut. Dan sekiranya pada satu masa nanti ibu bapa tak nak bagi duit dah. Bila tak nak bagi duit, yang ni yang mencuri. Dia akan mencuri untuk mendapatkan duit untuk membeli dadah itu. Kadang-kadang sehingga bertengkar. Okay, so ini yang akan ada masalah. Disebabkan nak mengambilkan dadah untuk mengatasi kesan gian dadah itu. Okay. Dan dia juga akan menyebabkan seorang itu hilang minat dalam aktiviti yang sihat. Bersukan pun dah tak nak, belajar lagilah apalah, lagilah dia tak nak. Dan menyebabkan jenayah sebab dia nak bila nak duit tu kadang-kadang terlibat dengan jenayah untuk dapatkan duit. Dan disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang memberi kesan yang buruk ini, dia akan disisir oleh masyarakat. Itu kesan lain akademik, hilang minat dalam pelajaran, kemerosotan dalam pencapaian akademik dan juga akan memberi kesan kepada masalah disiplin. Okay, saya nak beritahu sedikitlah tentang definisi dual diagnosis. Saya nak menerangkan apakah dia dual diagnosis. Kadang-kadang, seterusnya kita akan nak kena kenali ada sebahagian daripada mereka yang mengambil dadah ini, dia mempunyai risiko lebih tinggi untuk mendapat penyakit mental. Jadi ada sebahagian, mungkin dalam 50% di kalangan mereka yang mengambil dadah ini, bila dia mengambil dadah, dia akan mengalami juga masalah psikiatri, penyakit mental. Jadi untuk pulih daripada kedua-dua keadaan ini, masalah ini, dia perlu rawatan. Kedua-dua rawatan untuk ketagihan dadah dan juga untuk perawatan penyakit mental. Okay, antara masalah penyakit mental berkaitan dengan penggunaan dadah atau substans ini adalah dia boleh mendapat masalah emosi, kemurungan, bipolar disorder, ini adalah masalah emosi lah, atau dia boleh mendapat masalah kebimbangan anxiety, so contohnya seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, obsessive compulsive disorder, fobia, dan juga masalah psikosis seperti skizofrenia. So, kalau kita tengok masalah psikiatri seperti masalah personality, antisocial personality disorder. Di mana antisocial personality disorder ini adalah masalah personality yang mana, kalau kita tengok slide seterusnya, masalah personality antisocial ni dia
tidak menghormati undang-undang. Dia tak akan mengikut undang-undang. So ini adalah satu kecelaruan personaliti lah. Bukan penyakit mental tapi kecelaruan personaliti. Jadi mereka ini akan terlibat dengan masalah disiplin, ponteng, mencuri, bergaduh. So ni dalam 15, agak tinggilah 15%. Seterusnya manic, penyakit mental yang lain lah, risikonya tinggilah. So seterusnya, berkaitan di antara penggunaan substans dan simptom psikiatri ini, dia boleh menyebabkan ketidakstabilan di dalam bahan kimia dalam otak. Kedua-dua, dadah pun boleh menyebabkan masalah ketidakstabilan bahan kimia dalam otak. Macam kita tengok tadi, saya dah terangkan, dia akan meningkatkan dopamin, yang mana semakin meningkat dopamin, dia akan mengulang kelakuan, mengambil dadah itu. Okey, begitu juga penyakit mental, dia juga menyebabkan ketidakstabilan bahan kimia dalam otak. Okey. So bila ada ketidakstabilan bahan kimia dalam otak, dia akan menimbulkan simptom psikiatri. Seperti penyakit-penyakit yang saya terangkan tadilah, kemurungan, penyakit psikosis. Jadi kadang-kadang bila dah ada masalah psikiatri dan mengambil dadah, dia akan menyebabkan keadaan masalah psikiatri yang wujud itu lebih merosot. Okay. Kadang-kadang dia mereka ini bila mengambil dadah ini, dia menjadi kita tak dapat mengenali dengan senang masalah penyakit mental itu. Sebab kadang-kadang bila mengambil dadah, kesannya atau simptomnya sama seperti mereka yang mempunyai penyakit mental. Jadi kita agak keliru kadang-kadang. Okay. Dan kadang-kadang mereka akan mendapat penyakit, jadi begitulah, simptom kesan akibat daripada mengambil dadah ini, dia agak sama dengan penyakit mental. Okey, so seterusnya saya terangkan sedikitlah apakah di antara penyakit mental yang saya list down tadi, yang senaraikan tadi. Kalau mereka yang mengalami penyakit anxiety atau kebimbangan ini, di antara tanda-tanda yang mereka ada adalah mereka mudah marah. Mudah marah, dia suka menumpukan perhatian, mereka juga ada masalah tidur, rasa takut yang amat sangat. Mereka juga akan mengalami gejala fizikal seperti resah, gemetar, tangan yang sejuk, berpeluh, berdebar, takut melampau. So benda ni akan berlaku berterusan sehingga dia akan mengganggu fungsi mereka, tidak dapat belajar, ataupun jika berlaku pada seorang dewasa tidak dapat bekerja. Okey, so dia bayangkan kalau benda ni berlaku berterusan, kalau dia berlaku sekejap tak ada masalah, tapi berhari-hari, berbulan-bulan, ia boleh menyebabkan masalah kepada keupayaan dia untuk belajar. Okey. Okay. So antara tanda-tanda penyakit anxiety ni adalah seperti panic disorder. Panic disorder ini, simptom-simptom panik tadi atau anxiety tadi, dia berlaku secara episod. Dia akan tiba-tiba rasa berdebar, sesak nafas, rasa lemah tiba-tiba, keadaan tu amat teruk sehingga dia rasa macam, bayangkan kalau sakit dada secara tiba-tiba, diingatkan akan ada masalah penyakit jantung. Dan dia bukan berlaku sekali, berkali-kali. Okay. Jadi dia takut. Benda itu nanti attack tu akan datang lagi. Boleh jadi juga mempunyai masalah penyakit social phobia, di mana dia berasa tidak selesa berada di kalangan tempat awam. Okay. So dia cuba mengelakkan untuk berada di tempat awam. Ataupun dia merasa gelisah setiap masa, tanpa sebab. Kegelisahan itu adalah amat terlampau sehingga dia mengganggu keadaan fungsi hidup dia. Okay. Alright. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada penyakit kemurungan lah. Dia agak beza sedikit daripada penyakit anxiety tadi, di mana kemurungan adalah satu gangguan perasaan sedih yang teruk. Di mana mereka sebab dia teruk sangat rasa sedih ini akan menyebabkan dia rasa hilang nikmat untuk menikmati hidup ini. Okey. So individu yang mengalami kemurungan ini akan mengalami perubahan, memang akan adalah perubahan kimia dalam otak, dan ia ni
ianya boleh dicetuskan oleh pelbagai faktor lah. Contohnya antaranya adalah dadah lah. Okey. So tanda kemurungan adalah seperti saya jelaskan tadi, kesedihan ataupun kekosongan yang berpanjangan, bukan sehari tetapi berhari-hari sehinggalah berminggu-minggu sampai banyak bulan dan dia berterusan sampai kan dia hilang minat, tak seronok dah nak melakukan hobi yang dia pernah buat dulu, tak ada seronok dah. Okey. Dan dia senang, dia lekas marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak melenting. Okey. Dan benda tu berlaku berterusan, bukan sekejap-sekejap, sampai orang memang perasanlah perubahan dia. Okey. Orang pun rasa tak selesa dengan mereka. Okey. Dan dia juga boleh mengganggu tidur, susah nak tidur, bila tidur pun tak nyenyak, bangun awal, sehingga mengganggu selera makan dia, kadang-kadang gangguan selera mata tu teramat sangat sehingga dia hilang berat badan, makin kurus. Kemudian sebabkan oleh keadaan rasa tak gembira ini, dia tak ada bertenaga, rasa lesu je, malas, rasa macam tak bertenaga untuk mulakan hari, untuk membuatkan aktiviti harian mereka tu, nak bangun pun rasa malas, dia memaksa diri untuk melakukan semua aktiviti. Dan kalau dalam fikiran dia merasakan tak ada harapan, sehingga kadang-kadang kalau teruk sangat tak ada harapan untuk hidup, lebih baik mati. Ada yang fikir untuk menamatkan hidup mereka, untuk cuba bunuh diri, dan mungkin ada yang berjaya bunuh diri, yang meneruskan untuk membunuh diri. Okay. Dan dia boleh juga menyebabkan masalah kepada penumpuan. Itulah yang akan mengganggu prestasi akademik dia, sebab dia tak boleh tumpu pada perhatian, pada pelajaran. Okay. Dan kadang-kadang dia akan juga merasa masalah penyakit-penyakit, sakit-sakit badan, yang ini juga adalah tanda kemurungan. Okay. Okey, so itu adalah masalah kemurungan, dan mana kemurungan ini adalah sebahagian daripada penyakit yang seterusnya saya akan terangkan adalah bipolar mood disorder. Bipolar mood disorder ni dia ada, seseorang itu boleh mengalami episod kemurungan dan episod yang ekstrim yang lain, iaitu mania, yang mana ia boleh berlaku berulang-ulang. Okey. So kalau dia berlaku kemurungannya agak ekstrim, dan pada masa yang lain mungkin dia ada episod manik, terbalik dengan kemurungan tu. Kalau kemurungan tu rasa tak ada tenaga, tak gembira, sedih, tak ada tenaga untuk membuat apa-apa. Tapi kalau seorang itu mengalami mania, terbalik pula. Emosi dia rasa terlalu gembira, sangat bertenaga, aktif, bercakap tak berhenti, bercakap dengan nada tinggi. Dia merasa diri dia hebat. Okay. Kadang-kadang sebab dia hebat sangat, dia akan belajar lebih. Kadang-kadang benda ini, jadi keadaan ini mengganggu mengganggu hidup mereka. Bayangkan keadaan ini berlaku secara ekstrim. Tak dapat dia melakukan belajar, untuk belajar, seterusnya akan terganggu. Okey, seterusnya selain daripada penyakit bipolar mood disorder, ada juga setengah mereka yang mengambil dadah ini mempunyai risiko untuk mendapat penyakit skizofrenia. Skizofrenia ini adalah sejenis penyakit psikosis. Psikosis, tak apakah tanda psikosis? Psikosis ni bermaksud kepada tanda-tanda seperti mendengar halusinasi, iaitu suara-suara yang gaib. Dia tak nampak orang yang bercakap tu, tapi dengar suara-suara. Bayangkan kalau kita dengar suara tapi tak nampak orang yang bercakap tu, agak sangat menakutkan. Okay? Benda tu berlaku berulang-ulang, dan boleh berterusan. Kadang-kadang mereka juga akan mengalami masalah seperti masalah delusi. Okey? Delusi ini adalah kepercayaan yang mana dia adalah benda yang tidak benar, tapi dia percaya dengan sangat teguh kepercayaan dia. Contohnya dia percaya dia mungkin anak orang, dia mempunyai kebolehan yang lebih ke, dia mungkin seorang yang sebenarnya dia bukan anak raja, tapi dia percaya dia anak raja mungkin. Okey, so itu adalah kepercayaan yang tidak berasas. Okey, ataupun percakapannya agak susah difahami, agak berkecamuk. Okey, itu antara tanda-tanda penyakit skizofrenia.
Okey. Apa yang kita akan nampak jika seorang itu ada penyakit skizofrenia adalah kita akan nampak dia mengamuk, sebab kadang-kadang bila dia mendengar suara ini dia akan rasa resah, dia akan mengamuk, marah, okey. Kerana dia bercakap sendiri, berinteraksi dengan halusinasi itu. Dia boleh jadi nampak ketawa sendiri ke, dan dia banyak kali kita akan nampak makin mengasingkan diri daripada ahli keluarga dan masyarakat. Okey, so itu tanda penyakit skizofrenia. Okey, so itu adalah antara beberapa penyakit mental yang berkaitan dengan ketagihan dadah. Di mana ada sebahagian yang mempunyai risiko untuk mendapat penyakit mental di kalangan mereka mengalami dadah. Ini adalah antara penyakit-penyakit yang mungkin mereka dapat. Okey. So antara dadah yang biasa digunakan di Malaysia, ini adalah listnya, senarainya. Yang merah itulah yang biasa, seperti amfetamin, ais, ganja, morfin, heroin, ubat tidur seperti midazolam. Okey. Alright. So ketagihan ni kebanyakannya kalau kita pergi tengokkan slide seterusnya, ketagihan dadah ini biasanya dia menggunakan lebih daripada satu jenis dadah. Okey. Dan dadah-dadah yang boleh menyebabkan ketagihan adalah dadah seperti ganja, heroin, ais, methamphetamine, ubat tidur seperti midazolam atau domicum. Dan mereka yang mengambil dadah ni antara mereka yang berumur yang muda lah, dari remaja, start umur belasan tahun sehinggalah ke umur yang lebih itulah, berumur 39 tahun. Dan kesan-kesan dadah ini dia boleh bila dapat bila ambil dadah itu dia boleh dia mengalami intoksikasi akibat daripada kesan sejurus mengambil dadah, ataupun apabila dia dadah tu selepas berapa lama kadar dadah dalam darah tu akan semakin menurun. Sebab dadah ni dia akan dikeluarkan daripada badan. Selepas dia masuk dalam badan, dia akan dikeluarkan dari badan. Dan bila menurun kadar dadah itu, seseorang itu akan mengalami withdrawal ataupun kesan tarikan. Yang mana kesan tarikan ni dia amat tak selesa. Okay, bila tak selesa, dia akan cari dadah untuk mengatasi masalah ketidakselesaan itu. Dan dadah ini satu lagi sifat dia, semakin lama semakin banyak dia perlu menggunakannya untuk mendapatkan kesan yang sama. Okey, dia dah jadi ketagih. Bila dia ada ciri-ciri ini, ciri ketagihan ini, dan benda tu akan berulang-ulang. Okey, so ini adalah ganja. Okey, seterusnya kita tengok apakah kesan-kesan dadah itu. Okey, selain daripada penyakit mental, apa lagi kesan lain? Ganja ini dia boleh menyebabkan pelbagai masalah. Boleh menyebabkan, kita akan nampak bila ambil ganja tu mata merah, nadi meningkat, seorang itu mengalami rasa macam lambat aja masa berlalu. Okey, akan nampak gelisah, syak wasangka, masalah tumpuan, dan boleh menyebabkan juga masalah halusinasi seperti saya terangkan tadi. Kesan jangka panjang dia akan nampak macam sikap dia macam tidak peduli, ataupun dia ada masalah tumpuan, memori, imuniti dia semakin menurun, tak boleh melawan penyakit dengan baik, dan kadang-kadang bila dah panjang sangat, lama sangat menggunakan ganja ini akan menyebabkan perubahan pada personaliti itu, dan boleh menyebabkan risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan penyakit seperti penyakit skizofrenia. Okay? Kalau menggunakan ganja dalam jangka masa yang panjang ataupun banyak, dia tinggi risiko dia mendapat penyakit skizofrenia. Okey, seterusnya kalau kita pergi kepada methamphetamine atau ais, okey. Kesan jangka panjang dan jangka pendeknya pelbagai. Kalau kita tengok slide seterusnya, kesan jangka pendek penggunaan ais atau methamphetamine ini, dia boleh menyebabkan masalah kepada jantung, dia boleh menyebabkan masalah tidur, bila mengambil tu susah nak tidur. Okey, lepas tu akan menyebabkan masalah emosi, okey, dan jangka panjangnya dia akan menyebabkan makin hilang berat badan, okey. Boleh juga menyebabkan lebih tinggi risiko dia untuk mengalami penyakit mental, mengalami halusinasi, dan boleh menyebabkan masalah seorang itu mendapat sawan,
ataupun boleh juga dalam jangka masa yang panjang menyebabkan kematian. Lebih lagi kalau digunakan dalam kadar yang lebih tinggi. Okey, seterusnya alkohol. Okey, pun kita lupa kadang-kadang nak apa? Bila kita kata dadah kan, kita duk fikir dadah seperti heroin, ais, tapi alkohol pun juga jenis substance yang boleh ketagih dan menyebabkan masalah kepada kesihatan. Okey. Dan kesan alkohol ini pelbagai. Kalau kita tengok kepada slide yang seterusnya Okey. So alkohol ini boleh menyebabkan masalah kalau kita tengok dalam berita sebelum ni banyak mereka yang menggunakan alkohol terlibat dalam masalah dalam kemalangan jalan raya. Dia boleh menyebabkan isu begitu sebab bila dia ambil alkohol, penumpuan dia kurang, dia akan mengganggu kebolehan dia untuk mengawal kenderaan dan menyebabkan kepada kemalangan. Okey. Dia boleh juga menyebabkan seorang itu mempunyai masalah, pelbagai masalah kesihatan. Okay, hampir semua organ dalam badan akan terjejas akibat penggunaan alkohol yang tinggi. Okay. Dan dia juga boleh membuatkan masalah kepada hubungan dengan ahli keluarga dengan masyarakat. Dia terlibat dengan pergaduhan, boleh menyebabkan masalah jenayah. Jadi pelbagai masalah alkohol ini. Ini lebih jelas lagi. Boleh menyebabkan kanser, masalah kepada hati, masalah kepada kerosakan otak, semua. Kalau kita tengok slide seterusnya, dia akan menunjukkan hampir seluruh organ dalam badan terjejas akibat penggunaan dadah ataupun alkohol yang tinggi. Okey. Okey, dan seterusnya kalau kita pergi slide seterusnya tentang heroin dan morfin lah. Ini pun di antara dadah yang banyak digunakan di kalangan remaja dan mereka yang dewasa yang mengambil dadah. Dia boleh diambil secara orang kata chase, hidu apa ataupun hisap heroin yang dibakar tu, okey, ataupun dia cocok heroin ni, okey. So kesan dia pelbagai, dia boleh menyebabkan masalah memori, dia juga boleh membuatkan seorang itu merasa seronok sebabkan itulah orang tu, seseorang itu mengambil berterusan heroin ini. Okey. Tapi dan dia juga sangat berkesan untuk mengatasi kesakitan. Ini menyebabkan orang itu berkali-kali mengambil heroin untuk mengatasi kesakitan. Tapi dia ada masalah-masalah lain lah. Jika dia ambil jangka panjang, dia akan menyebabkan masalah kepada mendapat penyakit lain seperti hepatitis B, HIV dan masalah kerosakan pelbagai organ. Okey. So itu antara perkara-perkara yang boleh berlaku bila mengambil heroin, bila mengambil pelbagai jenis dadah seperti yang saya jelaskan, heroin, ais, minuman keras, alkohol. Okey. So bagaimanakah kita nak membantu mereka-mereka ini yang mempunyai ketagihan masalah ketagihan dadah dan lebih-lebih lagi kalau mereka mengalami kedua-dua keadaan, masalah penyakit mental dan ketagihan dadah. Okey. So pengurusan yang paling berkesan, kita pergi slide yang seterusnya. Pengurusan yang paling berkesan untuk penyakit mental adalah merawat episod penyakit secepat mungkin. Okay, jangan lengah-lengahkan. Kalau kita nak merawat secepat mungkin supaya kita dapat mengelakkan episod akut yang lebih teruk. Dan juga kita nak mengelakkan ketidakupayaan di masa hadapan. Okey, kita tak nak benda ni berlaku. Okey, jadi kena beri rawatan secepat mungkin. Okey. So rawatan ni dia boleh dapati di mana-mana. Boleh pergi kepada klinik kesihatan pun boleh. Doktor di klinik kesihatan dia tahu macam mana nak rawat. Dia dah dapat training dah. Macam mana nak rawat penyakit mental. Ataupun ketagihan dadah. Kalau dia rasa dia tak mampu, dia akan rujuk kepada hospital. Seperti Hospital Permai yang ada klinik untuk merawat penagihan dadah dan penyakit mental. Okay. Dan juga hospital-hospital seluruh Malaysia, dia ada servis atau perkhidmatan
rawatan psikiatri, boleh dirujuk. Kalau boleh pergi ke klinik kesihatan dahulu dan seterusnya akan dirujuk ke sana. Ataupun boleh juga terus ke hospital mempunyai perkhidmatan psikiatri ini. Dan dapatkan temu janji atau sekiranya perlu boleh berjumpa dengan doktor tu terus. Okey. So kebanyakan pesakit yang dimasukkan ke hospital ni, kebanyakannya pesakit ini boleh dirawat secara pesakit luar. Kecuali lah kalau dia membahayakan diri dia, orang lain, ya, barulah kita masukkan dia ke dalam hospital. Kalau tidak, kita boleh memberi rawatan secara pesakit luar. Okay? Sebab dia ada obat dia. Okay, kalau kita pergi slide seterusnya, ya, untuk perawatan kedagihan itu pun dia ada rawatan dia. Tetapi bukan semua jenis dadah yang ada ubatnya, ya, yang khas. Okey. Ketagihan yang kita boleh rawat dengan ubat adalah seperti ketagihan opiat, iaitu heroin ataupun morfin lah. Kita ada terapi gantian menggunakan metadon, ya, ataupun obat buprenorphine. Okey. Dan kalaulah seseorang itu ketagih kepada rokok, ya, nak berhenti rokok pun ada rawatan dia, terapi gantian dengan nikotin ataupun ubat varenicline. So ini rawatan-rawatan yang ada di hospital ataupun klinik kesihatan di Malaysia. Okey, boleh dapatkan nasihat daripada mereka. Dadah lain belum ada lagi obat yang khas untuk merawatnya. Jadi biasanya untuk perawatan dadah-dadah yang lain, dia lebih kepada kalau ada simptom-simptom seperti dia ada halusinasi disebabkan penggunaan dadah seperti ais, kita akan bagi obat seperti obat antipsikotik lah. Okey. Sekiranya seseorang itu mengalami penyakit mental, ya, akibat penggunaan dadah itu, katakanlah dia mengalami penyakit skizofrenia, dia ada obat dia sendiri, ya, obat antipsikotik. Kalau dia ada penyakit bipolar mood disorder, dia pun ada rawatan dia, ya. Ubat antipsikotik dengan mood stabilizer. Kalau ada masalah kemurungan pun ada ubat dia. Okey. Dan kalau ada anxiety pun ada ubat dia. Okey. So ubat-ubat ini dia biasa akan diberikan oleh doktor lah, mengikut keadaan pesakit itu. Okey. Selain daripada ubat-ubat ini, okey, dia ada juga rawatan lain, ya. Dia rawatan ubatan ini adalah sebahagian. Ya, tapi untuk lebih melengkapkan lagi rawatan itu perlu ada rawatan psikologikal. Ya, rawatannya di antaranya adalah kita akan memberi psychoeducation atau psikopendidikan. Ya. Kita kena beritahu kan seseorang itu kalau dia ambil rawatan, dia kena faham apakah penyakit mereka alami. So kita akan terangkan nama penyakit itu, contohnya kalau ada penyakit skizofrenia, itu nama dia. Apakah tanda-tanda penyakit dia, apakah mereka boleh lakukan untuk mengurangkan tanda-tanda penyakit mereka, ya, contohnya makan ubat, amalkan gaya hidup yang sihat, ya. Sekiranya berlaku keadaan yang lebih teruk lagi, ya, serangan penyakit yang lebih teruk, apa yang mereka boleh lakukan, di mana nak dapatkan bantuan. Okey, so itu adalah maklumat yang kita beri kepada pesakit dan ahli keluarga. Okey, ini sangat penting. Selain daripada itu, kita galakkan mereka untuk terlibat dengan kumpulan sokong bantu. Okey, so bergantung kepada servis yang ada, dia akan ada perkhidmatan ini, ya, kumpulan sokong bantu ini. Terapi lain yang boleh membantu adalah terapi keluarga, ya, di mana keluarga adalah komponen yang pentinglah dalam perawatan untuk kedua-dua keadaan, penyakit mental dan ketagihan ini, ya. Perawatan ini tak boleh dilakukan seorang diri, ya. Pesakit itu tak boleh melakukan tanpa bantuan keluarga, ya, yang atau penjaga mereka. Okay. So tapi dalam keluarga itu dia ada pelbagai isu juga. Bayangkan, ya, kalau ibu bapa dapat tahu anak dia mengambil dadah, itu adalah satu kejutan, ya. Seorang itu akan merasa marah, kan, merasa hampa. Jadi emosi itu perlu dibantu, diuruskan, dikenali, ya. Ini perlu bantuan daripada pakar, pakar kaunseling ke ataupun psikologi atau pakar psikiatri. Okey, akan ada sesi dia dan untuk membantu mereka menguruskan emosi mereka dan untuk berbincang dengan mereka apakah mereka boleh lakukan seterusnya untuk membantu anak mereka yang
mempunyai penyakit mental dan mengalami masalah ketagihan dadah itu. Okey. Dan of course counselling, ya, ikut keperluan, ya. Okey. Perkara-perkara lain yang boleh membantu mereka yang mempunyai masalah penyakit mental dan ketagihan ini adalah pemulihan dari segi kemahiran domestik, ya. Kalau mereka perlu, katakan penjagaan diri mereka perlu bantuan, kita akan bantu, ya. Kalau penempatan pekerja ni untuk mereka yang lebih berumur lagi lah, mungkin remaja tidak perlu, ya. Okey. Dan juga latihan kemahiran sosial, bagaimana mereka boleh berinteraksi, memperbaiki cara mereka berinteraksi dengan orang lain, okey. Dan program wellness, ya, bagaimana mereka boleh mengamalkan cara hidup yang lebih sihat, ya, seperti mengamalkan pemakanan yang baik, ya, bersenaman, cara menguruskan stres yang baik, ya. Itu adalah antara program wellness, bagaimana untuk berhenti dadah dan seterusnya mengelak untuk relapse ataupun kembali kepada mengambil dadah. Okay, itu antara proses pemulihannya. Okay, so sebenarnya perkara ini agak rumit dan kompleks, tetapi boleh dilakukan jika ada kerjasama dari pelbagai pihak. Okay. Dan kadang-kadang kita nampak, okay, pesakit tu dia dah pergi. Okay, kalau kita pergi slide seterusnya. So, kenapa penyakit ni sering berulang? Kan? Dah bagi ubat, kenapa berulang lagi? Kadang-kadang bila kita bagi ubat, pesakit itu dia tak mengambil ubat itu. Okay? Sebab kadang-kadang dia rasa dah sihat. Ya, yalah, bila dah makan ubat memang dah sihat, tetapi untuk berterusan sihat dia kena terus mengambil ubat itu. Ya, tak boleh berhenti terlalu cepat. Perlu bincang dengan doktor. Ataupun kadang-kadang dia berhenti ubat sebab ada kesan sampingan daripada ubat itu. Memang ubat ni pun ada kesan sampingan, tapi kalau ada kesan sampingan itu, bincanglah dengan doktor. Doktor akan bantu tukar ubat lain, kurangkan dos ke. Kadang-kadang mereka pun jemu, kena makan ubat. Bayangkan kena makan ubat tu hari-hari, kan agak jemu juga. Itu antara faktor kenapa mereka berhenti mengambil ubat. Ya. Kadang-kadang kenapa berulang walaupun dah makan ubat, ataupun dah ambil ubat secara berterusan. Kadang ubat ni tak semestinya secara bentuk makan saja, dia boleh diberi dalam bentuk suntikan. Suntikan tu boleh diberi sebulan sekali, ataupun 2 minggu sekali. So kalau dah ada suntikan tak perlu makan ubat. Kadang-kadang suntikan tu pun dia tak ambil. Okay. So tapi kalau dia mengambil ubat dengan tetap, tapi masih lagi relapse, mungkin dia ada masalah isu lain dengan keluarga. Okay. Tak dapat sokongan ke dari keluarga atau masyarakat, sering dimarahi ke ataupun tidak dipeduli oleh ahli keluarga. Ataupun suasana dalam keluarga itu agak mengungkung. Kadang-kadang dia mengungkung, dia marah tanpa sebab, ibu bapa dan keluarga ni. Tujuan dia nak mendisiplinkan anak, tapi kadang-kadang dia tidak berkomunikasi dengan efektif dengan anak-anak dia. Jadi anak-anak ni rasa macam terlalu dikongkong. So remaja sifatnya dia rebellious. Dia akan nak menentang, apa yang mak ayah dia kata, dia nak lawan. Okey, jadi kena ada teknik yang bersesuaian untuk mengendali remaja ini. Lebih-lebih lagi kalau dia ada penyakit mental dengan masalah ketagihan dadah. Ya, agak rumit. Okey, seterusnya. Jadi apakah kita sebagai masyarakat? Apa kita boleh lakukan? Macam-macam benda kita boleh lakukan untuk membantu mereka ini. Okay, kita nombor satu kita kena ingatlah mereka ni amat memerlukan bantuan. Jadi kalau adalah ahli keluarga kita yang sakit ataupun jiran kita yang kita tahu ada tanda penyakit ni, nasihatkan mereka untuk dapatkan rawatan di klinik yang berdekatan. Janganlah lambat sangat, janganlah lengahkan mengambil rawatan ini. Naklah sampai ada keganasan barulah kita nak bawa. Tak nak sampai dia agresif. Sebelum tu dah ada tanda-tanda tu bawa untuk rawatan. Okey, segerakan rawatan. Tapi yang paling penting lagi, janganlah kita kena hormati mereka ini. Mereka juga manusia. Mereka ada hak yang sama dengan kita. Jangan pandang serong pada mereka, jangan pandang rendah pada mereka. Jangan ketawakan mereka. Kadang-kadang kita menjadikan mereka bahan jenaka. Bayangkan kalau kita lah dalam
kita mengalami apa yang mereka alami dan kita menjadi bahan jenaka, ya, itu satu benda yang sangat memberi kesan lah kepada mereka yang mengalami penyakit mental ini. Okey. So kita kena ambil peduli pada mereka, terimalah mereka, ya, tapi terima mereka dengan memberi nasihat yang boleh membantu mereka. Okey. Kalau kita tak tahu apa nak buat, kita tanya pakar, apa mereka yang tahu, apa kita boleh bantu untuk membantu mereka. Okey. Jadi itu saja, ceramah saya. Saya nak tunjuk sedikitlah, sekejap aja, 4 minit saya punya short video yang dibuat oleh pegawai perubatan doktor-doktor saya di klinik saya itulah, klinik addiction saya ni, klinik penagihan saya atau merawat ketagihan. Kita buat slide ini 4 minit untuk menerangkan apakah kesan mengambil ais, ya, apakah benda-benda faktor menyebabkan seorang itu mengambil ais, dan apa yang terjadi dan bagaimanakah rawatan seterusnya. Okey, so hanya 4 minit kita buat. So video ini dibuat tahun lepas, ya, sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Okey, jadi doktor yang bekerja, ya, dengan saya, Dr. Khairul, Dr. Tan, ya, dia berjaya membuat video ni lah, saya nak tunjuk lah. Okey, dia tentang Ali, tapi Ali ni bukan nama sebenar lah. Okey, so saya tunjuk sekejap lah. Boleh ke? Harap benda ni okey. Boleh tu ke pasang video, kita tengok video tu? Switch on. Hai, perkenalkan, ini adalah Ali. Ali adalah seorang pelajar yang cemerlang. Dia telah berjaya memperoleh 10A dalam peperiksaan SPM-nya. Oleh kerana berkat usahanya, Ali berjaya melanjutkan pelajaran ke salah satu universiti terkemuka di Malaysia. Betapa gembiranya Ali. Tetapi ia bukan seperti yang disangka-sangkakan. Ketika di universiti, Ali dibebani dengan pelbagai dugaan dari segi assignmentnya dan juga teman wanitanya dan juga masalah sosialnya. Ali tidak mempunyai kawan. Setiap ujian yang diambil, asyik gagal. Ali berasa tertekan dan berasa sangat buntu. Dia mahu meminta tolong, tapi yalah, dia tak ada kawan dan juga keluarganya jauh. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang kawan yang sanggup membantunya, Rudy. Menurut Rudy, masalah saya ni masalah remeh saja. Dia kata mahu cuba barang baik, barang yang mampu selesaikan semua masalah saya. Waktu itulah saya mula kenal dengan pil ajaib. Saya berasa sangat bertenaga, sangat gembira. Terima kasih pil ajaib. Daripada 1 pil menjadi 2 pil dan kemudian lebih banyak pil. Setelah 6 bulan berlalu, Ali mula mendengar halusinasi suara. Awak apa tu? Wangnya juga sudah habis kerana dibelanjakan untuk pil ajaib. Ia juga mula merasa takut kerana merasakan tidak selamat. Rasa seperti ada orang mahu mencederakan dia. Dia mula berfikir mungkin pil ajaib ini tidak bagus untuknya. Ali cuba untuk menjauhkan diri daripada pil ajaib, tetapi usahanya selalunya gagal. Setiap usaha yang dilakukannya sentiasa gagal. Oleh kerana buntu, Ali berkata, apa salahnya kalau dicuba sekali lagi? Lagipun, dia tidak ingin hidup lagi. Hingga pada suatu masa, dia menjadi sangat marah. Tindakan dia di luar kawalan. Dia mula merosakkan harta benda awam di sekitar tempatnya. Oleh kerana akibat perbuatannya, pihak polis terpaksa dipanggil dan beliau ditangkap.
polis. Okey, alright. Ali kemudian dihantar ke hospital yang berdekatan. Setelah diberi rawatan, Ali dalam keadaan yang stabil. Dr. Eddie adalah doktor yang merawat Ali ketika di hospital. Beliau menerangkan bahawa pil ajaib yang digunakan Ali adalah sejenis dadah berbentuk amfetamin. Dr. Eddie memberitahu saya, rupa-rupanya di Malaysia ramai yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah dalam kalangan lelaki adalah 12 kali ganda lebih daripada wanita. Penggunaan dadah adalah paling banyak dalam kalangan umur 19 hingga 39 tahun. Setelah diterangkan oleh Dr. Eddie, baru saya sedar ada rawatan rupanya untuk masalah mental kesan daripada penggunaan dadah. Antara rawatan yang diberikan adalah dari segi ubat-ubatan, iaitu dalam bentuk pil ataupun dalam bentuk suntikan. Antara rawatan lain yang diberikan adalah rawatan kaunseling dan juga psikoterapi. Agensi kerajaan seperti agensi anti dadah kebangsaan juga adalah salah satu cara untuk membantu dalam menangani masalah ini. Kini Ali sudah sedar tentang betapa bahayanya penggunaan dadah. Dia tidak mahu lagi menggunakan pil ajaib. Selamat tinggal pil ajaib. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Haslina. Tuan-tuan dan puan-puan, sampailah ke sesi soal jawab. Baiklah, kita lihat daripada YouTube Live. Soalan yang terpilih ialah daripada Bicara Bonda. Doktor, bagaimana kaedah sebenar untuk pihak sekolah membantu murid yang telah berada dalam tahap berhalusinasi? Saya pernah menghadapi situasi ini dan juga tidak mudah. Pihak siapakah yang sewajarnya dihubungi? Silakan doktor. Okey, so terima kasih di atas soalan yang diberikan. Okey, situasi ini pernah ataupun mungkin ramai yang pernah alami. So yang pentingnya kita perlu duduk berbincang dengan penjaga atau ibu bapa lah pelajar ini. Panggil ibu bapa itu, bertanya sama ada mereka pun tahu tentang keadaan anak dia dan berbincang sama ada terangkan ada keperluan kalau rasa benda ni adalah masalah penyakit mental, halusinasi, perlu mendapatkan rawatan dengan doktor lah. Okey. So kepada doktor mana tak nak pergi dia boleh kalau rasa lebih senang nak pergi, boleh pergi ke klinik kesihatan dulu dapatkan pendapat di situ. Doktor di klinik kesihatan pun boleh kenali penyakit ini dan boleh membuat rujukan kepada hospital. Hospital seperti yang saya terangkan, banyak hospital di seluruh Malaysia ini menawarkan servis psikiatri ini. Di Johor Bahru, Hospital Sultan Aminah ada klinik psikiatri, Hospital Sultan Ismail. Kalau di hospital di Muar, Batu Pahat, ada pakar, semua ada pakar psikiatri di situ. Dan kalau bila klinik boleh pergi ke klinik kesihatan, dia akan beri rujukan dan dia akan rujuk kepada hospital berkenaan, ataupun kalau nak pergi terus ke hospital pun boleh juga. Boleh bawa ke klinik dan kebanyakan dan semua klinik-klinik ni ada walk-in klinik. Seperti saya jelaskan. Tapi kena berbincang dengan keluarga dulu. Sebab dia mereka yang di bawah 18 tahun ni masih dalam penjagaan keluarga kan, ibu bapa penjaga, jadi nak bawa kena minta kebenaran. Jadi boleh bawa kepada tempat-tempat yang saya nyatakan tadilah. Okey, harap membantulah. Ya, terima kasih doktor.